Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf. Kita muka surat 118. Sad ni adalah isyarat kepada perkataan musannif, perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata Imam At-Tahawi, wa nattabi'us sunnata wal jama'ah wa najtanibu syududz wal khilaf wal furqah. Tak, maksudnya adalah terjemahan daripada perkataan Imam At-Tahawi, dan mengikut oleh kita akan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhimpunan sekalian orang Islam, dan menjauh kita akan terpencil dan bersalah-salahan dan cerai berai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita kena mengikut sunnah. Jadi maksud dengan sunnah di sini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita kena ikut jamaah. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaah orang Islam. Maksud jamaah orang Islam daripada sudut i'tiqad. Di sana ada i'tiqad yang dipegang oleh kumpulan orang Islam, dan di sana ada i'tiqad yang terkeluar daripada kumpulan orang Islam. Dan menjauh kita akan terpencil dan bersalah-salahan dan cerai berai. Kalau benda tu terpencil, benda tu bersalahan, benda tu balah, benda tu berselisih, maka kita menjauhi. Ini dalam sudut akidah. Dalam sudut akidah. Baik. Cuba kita tengok apakah yang dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Shin adalah isyarat kepada syarah. Syarah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bermula sunnah itu ialah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang yang menyuruh ia Rasulullah dengan dia, dan melarang ia Rasulullah daripadanya, dan menyeru ia Rasulullah kepadanya dengan perkataan atau perbuatan. Okey, itu yang dimaksud dengan sunnah. Ketika kita kata Ahlus Sunnah, apa maksud sunnah? Sunnah ni ia merangkumi perkara hak yang Rasul suruh. Yang keduanya, perkara hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Yang ketiganya, perkara hak yang Rasul ajak kepadanya melalui perkataan Rasulullah ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam memahami perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kepada huraian daripada ulama-ulama muktabar. Maksudnya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya dapat difahami oleh manusia. Kadang-kadang ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami secara lebih mendalam, untuk mengeluarkan hukum daripada perkataan ataupun perbuatan Rasulullah, dia perlu kepada ulama-ulama muktabar. Baik, okey, itu apa yang perlu kita kena tahu dalam perbincangan ini. Bukanlah maksud apabila kita nak ikut sunnah Rasulullah, jadi kalau kita jumpa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kita ikut. Sebab dia ada kaedah-kaedah untuk memahami perkataan Rasulullah. Apatah lagi di sana
Ada perkataan-perkataan Rasulullah dan perbuatan-perbuatan Rasulullah pada zahirnya ada ta'arud, ada berlaku percanggahan. Pada zahir, pada hakikat tidak bercanggah pada zahir. Nampak bercanggah. Sekali Rasulullah larang, tapi dalam masa yang sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Sekali Rasulullah larang, sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Okey, bagaimanakah untuk kita memahami di sana ada larangan, benda yang sama di sana ada perintah? Maka perlu kepada kefahaman ulama muktabar dalam merungkaikan nas-nas yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada zahirnya bercanggah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebut kata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ahli yang mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah yang merangkumi di sana ada perkara yang disuruh oleh Rasulullah kena buat. Di sana ada hak yang Rasulullah larang kena tinggal, dan di sana ada perkara hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kepadanya. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia lebih kepada akidah. Kerana dalam bab fiqh dia terdedah kepada berbeza pandangan. Manakala dalam bab akidah dia ada bab usul akidah. Kita dalam bab akidah dia panggil ada usul akidah dan ada furu' akidah. Dalam bab usul akidah itu tidak berlaku perselisihan. Dia tidak mungkin berlaku perselisihan di dalam bab usul akidah. Contoh bab usul akidah, beriktiqad Allah Subhanahu wa taala ada. Itu usul akidah. Usul akidah itu tidak mungkin berlaku perselisihan. Beriktiqad Allah taala esa. Itu tidak mungkin berlaku perselisihan. Beriktiqad Allah taala maha kuasa. Allah taala yang menghidupkan, Allah taala yang mematikan, Allah taala yang memberi manfaat, Allah Subhanahu wa taala yang memberi mudarat, Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah taala mengetahui segala-galanya. Hal ini dia termasuk dalam usul aqaid. Kalau bab ketuhanan sebagai contoh, bab ketuhanan ni termasuk dalam usul aqaid, asal atau usul bagi akidah. Hal ini tidak mungkin berlaku perselisihan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan fiqh. Fiqh ni dia terdedah kepada perselisihan. Macam mana fiqh boleh terdedah kepada perselisihan sedangkan Allah Ta'ala esa, Nabi satu, Quran satu, Qiblat satu. Tapi macam mana boleh terdedah kepada perselisihan? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang berkehendak untuk berlaku perselisihan dalam fiqh. Dan benda ni berlaku di zaman Rasulullah lagi, dan Rasulullah mengakui belaka. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh sahaja. Setelah daripada peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Ahzab jamak daripada perkataan jamak daripada hizb, kumpulan. Semua orang kafir bergabung untuk serang Madinah. Sebab itulah dinamakan peperangan tersebut sebagai peperangan Ahzab. Manakala dinamakan peperangan Khandaq kerana dalam peperangan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat menggali suatu parit pada satu sudut di Madinah untuk mengelak daripada tentera berkuda dapat masuk ke Madinah. Setelah daripada orang Islam ataupun Rasulullah dan sahabat dapat kemenangan dalam peperangan Ahzab, orang kafir balik ke kampung halaman masing-masing, maka malaikat Jibril kabar kepada Rasulullah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada Rasulullah supaya pergi kepada Banu Quraidah, kerana Banu Quraidah adalah kelompok Yahudi yang pada asalnya telah berjanji setia untuk membantu Rasulullah ketika senang dan ketika susah. Tiba-tiba ketika puak-puak Ahzab mari serang Madinah, dia mengkhianati janji, dia membelok, dia bersama dengan puak-puak Ahzab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pergi serang pula, lawan pula dengan puak Banu Quraidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ijtihad dalam Madinah. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Maka jangan dia sembahyang asar melainkan pada Banu Quraidah. Itu perkataan Rasulullah. Jangan dia sembahyang asar melainkan pada Banu Quraidah. Maka sahabat pun bertolak. Dah Rasul kata gitu. Siapa yang betul-betul beriman, jangan dia sembahyang asar melainkan pada Banu Quraidah. Gi pun kampungan Banu Quraidah, pekat gi belaka. Rasul pun siap gi. Dalam gi, ni lambat sikit, ni awal sikit. Biasa dia dah. Dah orang balik dah orang. Gi sana. Sampai sana, dalam tengah perjalanan, tiba-tiba masuk asar. Jadi masuk asar, sebahagian daripada sahabat kata, kita kena sembahyang dua asar. Sebahagian sahabat lain tak, kita tak boleh sembahyang asar.
Sebab Rasul kata jangan semayang asar melainkan sampai kepada Banu Quraidah. Maka ketika itu sahabat terbagi kepada dua kumpulan. Sekarang ni berkaitan dengan hukum fiqh ni. Macam mana kita nak memahami hadis Rasulullah? Rasul kata jangan sembahyang asar melainkan pada Banu Quraidah. Ada sebahagian daripada sahabat memahami literal hadis, zahir hadis. Maksud dia zahir hadis, dan Rasul kata jangan sembahyang asar melainkan pada Banu Quraidah. Sama ada kita sempat sampai kepada Banu Quraidah masih lagi waktu asar, ataupun keluar daripada waktu asar kita kena sembahyang sana. Maka sebahagian daripada sahabat pergi sembahyang sana, tak sembahyang asar dalam waktu dia, sembahyang sana. Sebahagian sahabat kata dak, perkataan Rasulullah lagu tu bukanlah maksud kita saat ni tu kena tinggal sembahyang asar dalam waktu asar, bukan. Tapi maksud Rasulullah untuk cepat-cepat. Perkataan lagu tu nak suruh pergi derah-derah, segera pergi. Maka ada sebahagian daripada sahabat sembahyang asar dalam perjalanan. Sedangkan Rasul kata jangan sembahyang asar melainkan pada Banu Quraidah. Ketika berjumpa, sahabat-sahabat tersebut berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui belaka. Rasul aku belaka kedua-dua pandangan tersebut. Tengok. Jadi fiqh dia menerima berlaku perselisihan. Begitu juga dalam Al-Quran, dalam hadis dipanggil ada ayat-ayat Al-Quran dan ada hadis yang sifat dia, nama dia adalah dhanni. Dhanni dalalah. Maksud dia dhanni dalalah, makna dia mungkin ke sini, mungkin ke sini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu penggunaan lafaz tersebut mungkin ke sini, mungkin ke sini makna. Tapi Allah Taala tetap mengguna lafaz tersebut. Allah Taala tidak mengguna lafaz yang betul-betul jelas menunjuk di atas makna benda, untuk memberi ruang kepada perbezaan pandangan. Okey, dalam bab fiqh dia terdedah kepada perselisihan pandangan, sehingga kan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun berlaku perselisihan pandangan. Baik. Berbeza dalam masalah akidah. Masalah akidah kita ada usul aqaid dan kita ada furu' al-aqaid. Usul aqaid hak tu tidak berlaku perselisihan di kalangan umat Islam, di kalangan orang Islam ataupun di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Katanya dan dikehendaki dan maksud, itu maksud dikehendaki. Dan dikehendaki maksud dengan jamaah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud jamaah? Dan maksud dengan jamaah itu adalah sekalian orang Islam. Kena ingat, maksud jamaah adalah sekalian orang Islam, bukan jemaah yang tertentu. Iaitu sekalian sahabat dan yang mengikut akan mereka itu sahabat dengan berbuat kebaikan hingga hari kiamat. Maksud jamaah bermula daripada kumpulan sahabat dan orang yang datang selepas daripada sahabat, orang yang sempat dengan sahabat, orang yang berjumpa dengan sahabat, dan orang yang datang selepas mereka itu sehingga kepada hari kiamat, itu yang dinamakan sekalian ataupun yang dinamakan sebagai jamaah. Mesti kita kena ikut apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka itu. Maka mengikut mereka itu, sahabat dan orang yang datang selepas daripada mereka itu dengan berbuat kebaikan, mengikut mereka itu, maka mengikut mereka itu akan petunjuk dan menyalahi mereka itu akan kesesatan. Jadi orang yang mengikut petunjuk dan menyalahi akan kesesatan. Berfirman Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, berkata olehmu wahai Muhammad, hei semuli-muli makhluk, jika ada kamu kasih akan Allah Subhanahu wa taala, maka ikut oleh kamu akan agamaku. Jadi kalau sekiranya mengkasih kepada Allah, maka mungkin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya kamu apabila kamu ikut akan agamaku, maka sesungguhnya telah taat kamu akan Allah Taala. Maka Allah Taala kasih ia akan sekalian yang taat akan dia. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah Taala dan mengampuni ia bagi kamu akan segala dosa kamu. Dan Allah Taala sangat mengampuni dan sangat mengampuni lagi sangat kasih sayang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berpesan akan kamu dengan mendengar perintah dan taat akan sekalian pemerintah. Maka bahawasanya mereka yang hidup daripada kamu kemudian daripada aku lagi melihat ia akan perselisihan yang banyak. Maka lazim oleh kamu akan jalanku dan jalan sekalian khalifah
yang mendapat akan yang betul lagi yang ditunjuki kemudian daripada aku. Berpegang oleh kamu dengan dia gigi, oleh kamu atasnya dengan gerahang bongsu. Artinya kinayah daripada bersangatan berpegang. Okey, di sana ada satu hadis yang menjadi sandaran bahawasanya mesti kita kena ikut sunnah Rasulullah dan mesti kita kena ikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pernah kita belajar dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umur di kalangan kamu, maka ketika itu dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbalahan. Lepas tu apabila dia melihat banyak perselisihan dan banyak perbalahan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka dia kena berpegang dengan sunnahku dan sunnah yang dibawa oleh khulafa'ur rasyidun yang mendapat petunjuk selepas daripada aku, iaitu sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, Uthman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, kena kekoh dengan gigi geraham, kekoh sungguh dengan gigi geraham, adalah isyarat ataupun kinayah, kiasan daripada berpegang teguh. Okey, itu maksud dia. Dan jauhkan oleh kamu akan yang direka-reka daripada pekerjaan agama. Kalau benda-benda bid'ah hak yang daripada urusan agama, hak yang direka-reka, maka kena jauhkan perkara tersebut. Kerana bahawasanya tiap-tiap yang direka-reka pada agama itu bid'ah. Setiap benda yang direka-reka pada agama adalah bid'ah. Dia hadis inilah punca daripada sebahagian daripada golongan yang berfahaman sempit, akhirnya dia membid'ah ramai mana umat Islam. Membid'ah ramai mana umat Islam. Tapi ahli sunnah wal jamaah dalam memahami hadis ini, sebenarnya fahaman dia tidak seperti fahaman golongan-golongan yang sempit. Yang sempit fahaman mereka. Baik, sebab melihat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kita kena jauhkan daripada benda yang direka-reka daripada pekerjaan agama. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok kepada apa yang dibuat oleh khulafaur rasyidun, ada benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang melakukan apa yang direka-reka dalam agama. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh kerana banyak peperangan yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Antara peperangan yang berlaku adalah peperangan dengan puak Banu Hanifah, peperangan Yamamah, peperangan dengan tentera Musailamatul Kadzab yang mendakwa menjadi rasul. Yang mana dalam peperangan tersebut ramai qurra, ramai orang-orang yang sahabat yang ingat Quran terkorban dalam peperangan itu, menyebabkan Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar untuk menulis Al-Quran, untuk mengumpul Al-Quran, bukan menulis, untuk kumpul Al-Quran. Sedangkan kumpul Al-Quran tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar untuk tulis dan kumpul balik Al-Quran yang pernah ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan benda itu tidak dibuat di zaman Rasul. Memang ada penulisan Al-Quran, tapi mu tulis sikit, aku tulis sikit, tidak start daripada awal sampai ke akhir. Memang ada, cuma mu sikit, aku sikit, tidak dikumpul setepat dan tidak ditulis dengan tulisan yang lain. Maka pada peringkat awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak menerima, sehingga Kang Abu Bakar As-Siddiq kata lagu pada tengok perkataan Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku nak buat benda yang belum pernah dibuat oleh Rasulullah. Abu Bakar takut untuk buat mula-mula sebab benda itu tidak dibuat oleh Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar tetap memberi cadangan, dia kata benda ni walaupun Rasul tak buat, benda ni baik. Benda ni baik, kata Sayyidina Umar. Maksud dia, Sayyidina Umar memahami bukan semua benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah, benda itu tak molek. Bahkan kalau sekiranya termasuk di bawah kaedah yang umum yang diizinkan oleh syarak, walaupun benda itu tidak dibuat oleh Rasulullah, maka tetap benda itu dibolehkan. Dan sebab itulah ramai di kalangan ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, Imam Nawawi, mengatakan bid'ah terbahagi kepada beberapa bahagian. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas daripada Sayyidina Abu Bakar melihat sendiri benda yang berlaku, Quran mati, tiba-tiba apabila mati, siapa yang akan mengambil tugas tersebut untuk mengajar Quran kepada generasi yang akan datang? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terbuka hati untuk melakukan hal tersebut, yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Okey, dipendekkan cerita.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bincang, dah kita nak bagi siapa tugasan benda ni. Cari-cari tengok orang yang paling layak untuk menggalas tugasan tersebut adalah Zaid bin Sabit. Kerana Zaid bin Sabit di zaman Rasulullah dia menjadi penulis wahyu. Maka pergi khabar kepada Zaid bin Sabit. Jawapan sama, Zaid bin Sabit kepada Abu Bakar dan Umar. Macam mana aku nak buat benda yang belum pernah dibuat oleh Rasulullah? Kalau sekiranya menyuruh aku memindah satu bukit daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, aku rasa benda tu lebih ringan daripada aku membuat benda yang belum pernah dibuat oleh Rasulullah. Tapi apabila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terus memberi cadangan kepada Zaid bin Sabit, terus, akhirnya Zaid bin Sabit menerima cadangan tersebut. Baik, jadi benda tu belum pernah dibuat oleh Rasulullah, tapi sahabat buat. Maka bermakna bahawasanya kita kena dapat faham bahawasanya bukan semua benda yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah adalah salah, yang dikirakan sebagai bid'ah dhalalah. Bahkan kita kena tengok ada tak dalil yang umum yang mengizinkan hal tersebut. Okey, dipendekkan cerita. Di zaman Sayyidina Abu Umar, Sayyidina Umar tengok pada bulan Ramadan, masuk dalam masjid, situ kelompok semayang, situ kelompok semayang lepas isyak, situ kelompok semayang. Dia kata, molek aku ipung belaka, buat semayang sekaligus, buat jemaah sekaligus, satu imam. Maka terjadilah di zaman Sayyidina Umar berhimpun pada sembahyang tarawih. Habis suruh diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Baik. Jadi benda tu tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang qiyamul lail, tapi hanya sebanyak 3 malam saja. Tapi Sayyidina Umar buat sepanjang bulan Ramadan, buat secara berjemaah. Pada lepas daripada tu Sayyidina Umar dah tengok, oh molek dah. Kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Padahal benda tu belum dibuat oleh Rasulullah. Siapa di zaman Sayyidina Uthman pula? Ini kita nak ambil cerita Khulafaur Rashidun. Siapa di zaman Sayyidina Uthman pula? Sayyidina Uthman tengok dah ramai dah orang, pada hari Jumaat orang duduk sibuk dengan jual beli. Tiba-tiba bang Jumaat lewat semua siapa? Maka Sayyidina Uthman kata, gini aku cadang, kita bang 2 kali. Bang yang pertama kita bang di satu tempat di pasar. Bang. Pasal apabila bang sebelum daripada bang hak yang kedua, jadi apabila orang dengar orang hak yang duk riuh jual beli apa semua sekali akan mari masjid. Siapa mari masjid barulah bang yang kedua. Sayyidina Uthman hak yang buat 2 kali bang. Rasul tak buat. Tu benda bid'ah. Tapi Sayyidina Uthman melihat bahawasanya benda tu ada kebaikan, diizin oleh dalil yang umum. Sebab tu dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Itu di antara petunjuk sunnah yang dibawa oleh Khulafaur Rashidun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita nak tengok banyak lagi, kalau kita nak contoh di zaman Sayyidina Umar, kalau dalam bab faraid ada beberapa perkara hak yang Sayyidina Umar berijtihad. Pada mula-mula dia ijtihad lagu ni, setelah daripada tu dia ijtihad lagu ni pula. Kalau kita nak bincang memang banyak. Maka ia memberi maksud bahawasanya perkara-perkara tersebut walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sana ada dalil yang umum yang mengizinkan, maka sebab itulah bukan semua bid'ah adalah sesat. Ni apa yang difaham oleh ramai di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia hadis ni mencerita akan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Imam Abu Daud dalam kitab Sunangnya, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunangnya, Abu Nuaim dan Imam Tirmizi. Dan berkata ia Imam Tirmizi hadis yang hasan lagi sahih. Hadis hasan lagi sahih, hadis yang kita bincang tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya yang mempunyai 2 kitab, yakni At-Taurah dan Injil. Siapa yang mempunyai 2 kitab, Yahudi dan Nasara, bercerai-berai mereka itu pada agama mereka itu atas 72 millah, 72 agama. Artinya hawa nafsu. Dia berpecah kepada 72. Dan bahawasanya umat ini lagi akan bercerai-berai atas 73 hawa nafsu. Semuanya dalam api neraka melainkan satu, dan iaitu jamaah. Dan pada satu riwayat bersembah mereka itu pada sahabat, siapa wahai Rasulullah yang selamat tu? Bersabda ia, barang yang aku atasnya dan sekalian sahabat aku. Bagaimana hak yang aku pegang dan sahabat aku pegang, orang hak yang berpegang dengan pegangan tersebut, maka dia akan selamat. Cuma hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang umat Rasulullah bercerai kepada 73 firqah,
Yahudi dan ataupun umat-umat sebelum daripada ni yang diberi kitab bercerai kepada 72 firqah. Hamba pernah huraikan panjang lebar sebelum daripada ni. Secara ringkasnya, dalam masalah hadis ni, dia ada dua benda yang perlu kita kena tengok. Yang pertamanya daripada sudut thubut, yang keduanya daripada sudut dalalah. Thubut ni maksudnya, hadis ni sabit ke tak? Hadis ni apa konstata hadis ni? Sahih ataupun tidak? Itu maksud sabit. Hadis ni macam mana? Sahih ataupun tidak? Dalam menilai sahih ataupun tidak hadis ni, ulama berbeza pandangan. Tidak berlaku kesepakatan ulama mengatakan hadis ni adalah hadis sahih. Di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis yang umat Rasulullah berpecah kepada 73 kumpulan adalah hadis yang tidak sahih. Okey, itu yang pertama. Namun di sana ada ulama yang mengatakan hadis ni hadis sahih dan ada ulama yang mengatakan hadis ni adalah hadis hasan. Okey. Sebahagian daripada ulama yang mengatakan hadis ni adalah hadis yang bukan sahih adalah kerana mana mungkin umat Rasulullah berpecah kepada 73 kumpulan, puak Yahudi 72 kumpulan, sedangkan umat Rasulullah adalah sebaik-baik umat. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mung adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Umat Rasulullah dengan umat sebelum daripada ni mana lebih baik? Pastinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya kebaikan akan berada dalam umat Rasulullah sehingga pada hari kiamat. Maka macam mana umat yang lebih baik lebih teruk berpecah? Baik. Okey, sebahagian daripada ulama dia kata hadis ini bukan hadis sahih, hadis dhaif. Baik. Namun sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Apa yang masyhur adanya hadis ini adalah hadis sahih. Okey. Atas pandangan yang mengatakan hadis sahih pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpecah umatku. Dia umat Rasulullah dia mungkin dua. Umat dipanggil ummatul ijabah, yang keduanya ummatul dakwah. Ummatul ijabah maksudnya ummatul ijabah orang Islam. Ummatul dakwah adalah semua orang kafir orang Islam masuk neraka. Sekarang ni berpecah umat Rasulullah kepada 73 ni, adakah hanya khusus kepada orang Islam ataupun seluruh orang kafir masuk, orang Islam masuk? Berlaku pula perselisihan di sini di kalangan ulama. Masing-masing ada hujah. Ada dia kata bukan orang Islam capur belaka orang Islam orang kafir, capur belaka. Kan orang kafir pun umat Rasulullah juga. Kira belaka. Agama-agama yang ada dalam umat Rasulullah adalah 73 agama. Kalau kira molek. Hak yang masuk Islam adalah orang yang beriman kepada Allah, yang masuk Islam, yang masuk dalam syurga adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh para sahabat. Tengok, berlaku perselisihan dalam menentukan siapa yang dikatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada pandangan yang kedua kata umat Rasulullah di sini adalah orang Islam. Orang Islam berpecah kepada 73 firqah. Orang Islam sendiri 73 fahaman. Okey, kalau orang Islam berpecah kepada 73 fahaman, kalau masih lagi dia dikirakan orang Islam, maka masuk neraka hanya bersifat sementara sahaja. Pada penghujungnya juga masuk syurga. Kerana dia kerana tidak akan kekal dalam neraka Allah melainkan orang yang kafir. Ini disebut dalam beberapa hadis. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu khairin min mithqalu dzarratin min khair. Akan keluar daripada neraka Allah mereka yang mengucap la ilaha illallah sedangkan dalam hati dia ada sebesar zarah daripada kebaikan, yakni daripada iman. Asal kata dia beriman, walaupun sikit iman ada dalam diri dia, pasti dia tidak akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka telah menerangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahawasanya sekalian yang bercerai-berai itu semuanya binasa kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita akan terpencil dan bersalah-salahan dan bercerai-berai. Artinya wajib atas kita menjauhkan diri kita daripada terpencil daripada jamaah muslimin. Dia jamaah muslimin ni dia bukan berkait dengan fiqh tapi berkait dengan akidah. Kerana dalam bab fiqh kita kabardah berbanyak ataupun ada perselisihan yang berlaku. Jadi dalam bab akidah ni dalam bab akidah. Kerana bahawasanya mereka yang terpencil ia di dalam dunia ini lagi akan terpencil ia di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan demikian juga wajib atas kita meninggalkan bersalah-salahan dan bercerai-berai pada masalah simpulan iman. Adapun bersalah-salahan ulama pada masalah furu' ni masalah fiqh,
maka tidak ada padanya mudarat. Itu tak ada masalah. Bahkan ia setengah daripada rahmat Allah Ta'ala. Bahkan perselisihan di kalangan ulama dalam masalah fiqh sebenarnya adalah rahmat. Kerana datang pada hadis ikhtilafu ummati rahmatul linnas. Cuma perkataan ikhtilafu ummati rahmatul linnas, perkataan ini sebenarnya bukan hadis. Bukan hadis sahih. Baik, artinya bersalah-salahan umatku adalah rahmat bagi manusia sebenarnya bukan hadis Rasulullah, tapi ia hanya perkataan ulama melihat kepada dalil-dalil bahawasanya perselisihan sebenarnya adalah rahmat. Rahmat berlaku perselisihan. Kadang-kadang sebagai contoh pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebagai contoh pandangan mazhab Imam Syafi'i payah untuk digunakan bagi permasalahan tertentu, bagi orang yang tertentu. Maka kita boleh bertaklid mengikut pandangan mazhab yang lain. Kita terbuka untuk menerima pandangan ulama-ulama yang mu'tabar. Tapi dalam masa yang sama, kita kena meraihkan mazhab setempat untuk mengelak daripada berlaku perbalahan. Tapi dalam masa yang sama, dalam hal-hal tertentu, kita boleh mengikut mana-mana pandangan yang dikirakan sebagai pandangan yang datang daripada ulama-ulama mu'tabar. Dan sebenarnya dalam daripada sudut pengamalan, walaupun di tempat kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, tapi sebenarnya banyak juga kita mengambil pandangan mazhab-mazhab yang lain. Sebagai contoh dalam masalah mengeluarkan zakat fitrah, kita keluar dengan duit. Sebenarnya mengeluarkan dengan duit, majoriti ulama mengatakan tidak sah. Majoriti, bukan mazhab Imam Syafi'i saja, majoriti. Hak yang mengatakan sah adalah pandangan dalam mazhab Hanafi. Maka sebab itulah kita melakukan hal tersebut, dan banyak lagi lah kalau kita nak buat contoh. Itu sebagai contoh yang sentiasa yang kita buat. Menceritakan akan hadis ini oleh Imam Nasr Al-Maqdisi dan Imam Baihaqi dengan ketiadaan sanad. Tak ada sanad. Seperti yang menyebut akan dia oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Sebab perkataan ikhtilafu ummati rahmatul linnas dinisbahkan kepada Rasulullah sebenarnya bukanlah sahih. Wallahu a'lam. Seterusnya wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan? Tak ada, kita berhenti tunggu Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.